Bagaimana Allah SWT telah berjanji untuk memberikan ganjaran kepada orang yang mematuhi perintah-perintahnya. Demikian juga Allah telah murka dan mencela orang yang tidak mematuhi perintah-perintahnya. Sesungguhnya setiap ganjaran merupakan satu anugerah Allah SWT yang berjanji untuk mengurniakan ganjaran yang tidak terhingga kepada hamba-hambanya yang mengikut segala perintah-perintahnya. Sebenarnya jika diharusi dari segi perhambaan, kita sepatutnya menerima celaan sahaja, kerana memang menjadi kewajipan seorang hamba semestinya menyempurnakan segala perintah-perintahnya yang diperintahkan ke atasnya. Apakah patut seorang hamba itu menerima anugerah dan ganjaran bagi setiap perintah yang memang menjadi kewajipan melaksanakan perintah itu? Sekiranya seorang hamba yang tidak mentaati perintah-perintah Tuhannya, maka memang wajar dia menerima pelbagai azab dan memang patut dia dicela. Sebagai seorang hamba, tiada kesalahan yang lebih besar daripada kesalahan mengingkari perintah-perintah Tuhannya. Sebenarnya sebagai hamba kita sepatutnya mengikut segala perintahnya dan tidak perlu lagi diberi kesebarang amaran dan peringatan kepada kita. Namun kerana kasih sayang Allah SWT dengan Rasulnya terhadap kita, peringatan demi peringatan, amaran demi amaran diberikan kepada kita menerusi berbagai cara. Oleh itu, jika kita masih tidak mahu mempedulikan, tidak mahu memahami segala peringatan-peringatan itu, maka kitalah yang hadis yang pertama. Ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendengar azan tidak pergi menunaikan solat berjemaah tanpa satu sebab yang menghalangkan uzur daripada mintai solat berjemaah, maka solat yang dikerjakan itu tidak akan diterima. Para sahabat bertanya, apakah uzur itu? Jawab Rasulullah SAW, takut atau sakit. Ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendengar azan dan tidak pergi menunaikan solat berjemaah tanpa suatu sebab yang menghalangkannya uzur daripada menyertai solat berjemaah, maka solat yang dikerjakan itu tidak akan diterima. Para sahabat bertanya, apakah uzur itu? Jawab Rasulullah SAW, takut atau sakit. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Hibban. Keterangan, solat yang tidak terima bermaksud bahawa dia tidak akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah SWT bagi solat yang dikerjakan itu. Sebaliknya hanya sekadar selepas daripada kewajipan menunaikan solat fardu. Dan juga yang dimaksudkan dalam hadis-hadis yang menyatakan bahawa solat yang tidak diterima walaupun kewajipan sudah terlepas, tetapi apakah gunanya amalan yang tidak mendapat ganjaran daripada Allah SWT? Ini merupakan mendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, sedangkan mengikut mendapat bersama sahabat radhiyallahu anhu dan tabi'in yang berdasarkan daripada hadis-hadis di atas bahawa meninggalkan solat berjemaah tanpa uzur adalah haram dan meninggalkan solat dengan berjemaah adalah fardu. Sehingga banyak ulama turut berpendapat bahawa seorang yang mengerjakan solat dengan tidak berjemaah, solat yang tidak sah mengikut pendapat mazhab Hanafi. Walaupun solat yang dikerjakan tanpa berjemaah tersebut sah, tetapi masih bersalah kerana meninggalkan jemaah. Terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa orang yang tidak menunaikan solat dengan berjemaah tidak mentaati Allah SWT dan Rasulnya. Ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga berkata bahawa seorang yang mendengar azan tetapi tidak menunaikan solat dengan berjemaah, maka dia tidak berniat untuk buat kebaikan dan dia tidak akan diberi apa-apa kebaikan. Ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa wajarlah dituangkan timah yang mendidih ke dalam telinga seorang yang mendengar azan tetapi tidak pergi untuk menunaikan solat berjemaah. Diriwayatkan daripada hadis Muaz bin Anas radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW bahawa baginda sallallahu telah bersabda, sesungguhnya zalim, kufur dan nifak mereka yang mendengar penyeru Allah SWT, yakni muazzin yang menyeru pada solat tetapi mereka tidak menyertai solat berjemaah. Diriwayatkan daripada hadis Muaz bin Anas radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW bahawa baginda sallallahu telah bersabda, sungguh zalim, kufur dan nifak mereka yang mendengar penyeru Allah SWT, yakni muazzin yang menyeru pada solat tetapi mereka tidak pergi menyertai solat jemaah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Keterangan, apa keras amaran dan ancaman dalam hadis ini menjelaskan bahawa meninggal solat berjemaah merupakan perbuatan orang kafir dan berkelakuan orang munafik. Ini menunjukkan bahawa perbuatan itu sama sekali tidak boleh dilakukan oleh orang Islam. Sebuah hadis yang menjelaskan bahawa sungguh malang dan tidak bernasib baik seorang yang mendengar surah Muazzin tetapi tidak pergi menunaikan solat berjemaah. Ada Sulaiman bin Abi Atmah radhiyallahu anhu adalah di kalangan orang ternama yang lahir pada zaman Rasulullah SAW. Oleh kerana umurnya terlalu muda, maka beliau tidak berpeluang mendengar hadis dari Rasulullah SAW. Ada Umar radhiyallahu anhu telah melantik beliau sebagai penjaga pasar
Pada satu hari beliau tidak pergi solat subuh di masjid. Apabila hadrat Umar radhiyallahu anhu mulai berhampir rumahnya, beliau memberitahu ibunya bahawa hadrat Sulaiman tidak pun hadir solat subuh pada hari itu. Ibunya memberitahu bahawa sepanjang malam beliau sibuk dengan bersolat sunat hingga rasa mengantuk telah menguasainya. Lalu beliau tertidur. Hadrat Umar radhiyallahu anhu berkata, aku lebih suka menyertai solat subuh dengan berjemaah daripada bersolat sepanjang malam. InsyaAllah kita InsyaAllah. amalkan dapat disampaikan kepada Rasulullah. Alhamdulillah atas